بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم، وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mustahak kita ibadat hanya tunggal. Dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla Jalaluh, sama kita boleh duduk di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai kebiasaan. Maka pada perjumpaan malam kita ini, termasuk daripada pusingan pengajian kita, madah mustalahil hadis, daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis, di dalam masalah mustalahil hadis. Kita telah baca mari pada perjumpaan kita beberapa kali mari dah lah. Kali ini lebih daripada 40 kali perjumpaan dah. Jadi kita baca sampaikan kepada perjumpaan kita yang telah lepas pada soalan yang ke-155. Malam ini insya-Allah kita akan mula 156. 156 soalan yang ke-156, maka ikuti bersamalah. Saya tak mahu nak royak safhah. Kenapa? Kerana terkadang kitab yang kita bawa ni jadi tak serupa. Jadi tak serupa. Ada nuskah-nuskah yang
tak serupa dengan nuskhah kita bawa ni. Akan tetapi tak apa, soalan dia tak lari. Siapa ada buku, ada kitab, buka tengok di situlah. Jadi katanya guru kita di sini iaitu soalan yang ke-156. Dia kata ma hukmu hadisi kulli man qila fihi. Apakah hukum? Ni kita ngaji ni sebagai tangga yang kita nak dengar ni. Nak dengar cara ulama kita keluarkan hadis kepada kita. Walaupun kita ni orang awam pun sebagaimana duk sebut sokmolah, tetapi tak ada jadi salah gapo kita nak kongsi dengar. Kita nak kongsi dengar dalam masalah ilmu pengetahuan ni dengan orang yang lebih-lebih pandai-pandai ni di kalangan ulama kita, tak ada gapo. Cuma kita tak darajat diri kita, kata kita itu sesuai setara mana hak tu pandai kita lah. Akan tetapi pada asal kita nak musyarakah tak ada salah gapo. Asal pada kita nak musyarakah tidak salah gapo. Dia kata apakah hukum hadis? Nak tanya hukum hadis. Hadis gapo? Tiap-tiap mereka yang dikatakan padanya. Makna tiap-tiap mereka yang dikena hukumkan padanya. Pada diri seseorang itu. Jadi kita nak gambar kepada umat dulu, umat masyarakat kita. Kata hadis ni sakut paut dengan dua rukun besar-besar. Arkanul hadis ruknan. Ada dua rukun. Nampak tu tak? Satu, al-isnad. Sanad. Yang kedua, al-matn. Matan. Maka nak mensahkan sanad dan nak mensahkan matan, pasti kena ada 5 syarat. 3 syarat di sanad, 2 syarat di matan. Barulah hadis itu sah dan makbul di sisi ulama al-hadis di dalam agama Islam kita. Bukan ikut nak mari di mana, tak. Ya ada cara dia. Cara peperiksaan, witikan, tutsab. Cara kita nak periksakan akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena lalu. Syarat 3 hak Amos sebut tadi, mana ada di sana. Yang pertama, ittisalul isnad. Yang pertama, sanad itu bersambung. Yang kedua, adalatul ruwah. Orang royak tadi itu bersifat dengan orang yang ada keadilan. Tak dusta, semaya tak tinggal, rukun Islam dia tunai belaka, tak kekal di atas dosa, kecil ataupun besar dan sebagainya. Itu makna kata al-adalah. Yang ketiga, ad-dabt. Dabt tu ni makna kira ingat dia. Ingat orang yang mengaji, yang ambil hadis tu. Orang nak waris hadis tu ingat macam mana? Fahami macam mana? Periksa. Satu persatu. Detail sangat-sangat. Halusi sangat-sangat. 3 ni di mana? Di matan. Di al-isnad, di sanad. 2 lagi, ada musyuzuz wala illah, kita lepas mai belakang. Ni di matan. Di matan tu. Tak ada 5 perkara ni, makna terselamat belakang 5 perkara ni. Ada sanad, adanya ittisal, ada hubung sanad. Nampak? Adanya orang royak tu, orang yang adalah orang yang dhabt dan tak ada dalam mata dia itu syaz, tak ada dalam mata dia itu al-illah. Maka hadis tu gini 100%. Boleh kita yakin kata ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Bukhari begitulah jalan, Muslim begitulah, imam semua dalam agama kita gitu jalan. Cara nak cek dia. Tiba-tiba hadis itu soalan yang ke 150 ni 150 ni orang royak hadis tadi itu tak dikatakan oleh ulama kata dia siqah. Sebab dalam tu kalau kata siqah ada 2 dalam tu. Kalimah siqah dalam hadis ni ada 2 sifat dalam tu. Ada adalah wa dhabt. Nampak ada tu? Mana orang yang ada yang kedua orang yang ada dhabt, ingat fahami dia tu. Campur di antara 2 tu tubik natijah jadi as-siqah. Dah tu nah. Ni nak nampak rupa dengan cara mudah.
Ilmu tu ya payah, tapi saya kewajipan hamba ni, guru ni makna kena mudah kepada masyarakat. Faham? Apabila kita itu faham mudah, jangan ingat kata ilmu tu mudah. Tak. Tahu merana kata payah apabila kita pergi, bawa diri kita, pergi kaji sendiri. Tepat atau guru kita tunjuk, pergi sini. Tu ya rasa. Tu ya rasa kata payah ilmu. Tapi, mula kita nak mengaji belajar ni, pastilah kita kena adanya cara dia. Cara dia, kita jangan buat payah masa mengaji ni, terutama guru tu. Mari-mari kata orang yang dikata, apakah hukum mereka yang dikata, makna yang dikena hukumkan oleh satu jumlah daripada ulama. Ya gini masalah. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak itu? Di antara apa nama ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tokoh-tokoh ulama hadis ni, mana kata ya ada jarak dia, ada silsilah dia, ada rantai dia. Ada orang ni sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang kata apa? Itu panggil ruwah. Jamak daripada rawi. Jamak daripada rawi. Jamak dia ruwah gitu. Baik. Jadi setiap orang rawi ni kenapa diwakilkan oleh tokoh-tokoh dalam agama kita? Kerana dia bawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang tu bawa hadis belakang tu. Nampak tu tak? Maka tiap-tiap orang bawa hadis tadi itu ada satu jumlah dalam agama Islam kita ni, ada kumpulan ulama satu jumlah dinamakan ulama jarh wa ta'dil. Ulama yang nak periksa kata orang hak waris hadis ni cukup ke tak syarat dia. Hadis yang waris tu cukup ke tak syarat untuk nak terima. Lalu hak kita dah dengar orang ni siqah, orang ni saduq, orang ni syekh, orang ni soleh, orang ni gini. Mari dana tu perkataan-perkataan tu. Nilaian daripada mana? Nilaian daripada ulama jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, ulama jarh wa ta'dil seumpama siapa Tok Guru? Al-Bukhari. Seperti Imam Bukhari, seperti Imam Ali ibn al-Madini, seperti Abu Zakaria Yahya bin Ma'in, seperti Yahya Qattan, seperti apa nama Sufyan ibn Uyainah dan sebagainya. Banyak. Satu guguk buat dia. Satu kumpulan jamaah dia. Ini adalah ulama di dalam masalah nak tunjuk kata, ni hadis ni boleh terima, hadis ni tak boleh terima, hadis ni boleh terima, hadis ni tak boleh terima. Itu panggil guru dia. Guru yang ada guru dia. Dalam agama kita dia mari lagu tu. Rupa ya lagu tu. Allah Ta'ala menjadikan sunnatullah macam tu. Nak pergi buat masuk, langgar tak boleh. Ya ada pintu dia. Nak masuk, kena lalui pintu dia. Kena ada periksa air dia. Kena ada cara, cara cek dia. Tu caranya gitu. Bukan mana kata, guru Al-Bukhari berasa kata hadis ni cocok dengan hawa nafsu dia. Dia kata hadis ni hadis. Tak, bukanlah tu. Ulama al-Islam kita adalah ulama yang beramanah. Dalam masalah apa? Dalam masalah menakalkan ilmu pengetahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh jadi gitu? Kerana mereka ini Tuhan pilih. Orang perempuan lemah daripada nak beranakkan orang seumpama tu. Tak ada. Lemah. Nampak tak tu? Jangan kata Al-Bukhari, umpama Ibnu Hajar ni pun lemah orang perempuan nak beranak seumpama tu. Ni nak kata kita kena tani dalam hati, dalam cara mikir. Kata dalam Islam kita ada tokoh dia. Ada warasatul anbiya yang duk jagakan. Kenapa? Kerana nak jaganya jalan ni Allah Ta'ala. Hak ni Tuhan jadi ni. Hak tu maksud hak Nabi janji kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Hak tu. Nampak tu tak? Puak-puak ni. Tu dia. Jadi ulama jarh wa ta'dil ni dia pergi kata kepada orang hak waris hadis tu. Orang hak waris hadis itu tu dia pergi kata dengan perkataan apa? Berarti molek dengan baik. Perkataan syekh. Syekh. Orang ni syekh ni. Kalau syekh di sisi orang petani kita, mana orang yang alim besar. Tak itu. Orang yang sampai umur 40, orang yang tok guru besar, tak tu tak boleh nak panggil syekh. Istilah tepat tagi tu. Ada pun orang Arab
Tak kira lah negara mana-mana, kalau yang ngaji agama, seolah kata ning, ia calon diri yang ngaji agama, tak ngaji akademik. Boleh naik atas member, walaupun tak sampai 40, panggil syekh juga, istilah berlain ni. Nampak tak? Ada pun dalam ilmu hadis ni, kalau orang ni dihukumkan oleh ulama jarh wa ta'dil, Imam Ahmad kata orang ni syekh masalah. Apa maksud? Hadis dia tu baik darajat mana? Sini pak hak kita nak ngaji ni. Ni kata yang mula-mula syekh. Yang kedua salih. Orang fulan salihun. Bukan salih makna kata orang salih wa amal salih, tak, bukan istilah tu. Bukan maksud hak tu. Salih di sini makna istilah ulama jarh wa ta'dil. Apa maksud? Lagi kita nak hurai. Kata gapo dia dengan cara sepatah lalu. Nak dalami kena satu tangga lagi. Dia tak boleh ngaji sekali belakang. Tu cara sistem orang ngaji tu ya gitu. Tahun 1 ngaji hak ni dulu. Tahun 2 ngaji hak ni. Tahun 3 ngaji hak ni. Tahun 4 ngaji hak ni. Magister ngaji hak ni. Doktorah ngaji hak ni. Ustaz doktor ngaji hak ni. Ya lain-lain. Sebab orang panggil kata gapo tu susunan tu bukan Yahudi tak tu. Ulama Islam kita yang tak. Tapi susunan panggil susunan akademia. Kalau dalam bahasa orang ngaji erti ya. Susunan akademi. Cara dia. Kena ukur tengok. Kalau bahasa Sia kata kena tang radap hai tu. Tak tarahwi kena. Budak setara ni kena ngaji kelas ni. Ilmu setara ni kena ngaji sini. Ayat gitu. Bukan mana budak umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25, 30. Ngaji kitab tulah belakang. Tak. Bukanlah tu. Itu panggil, dalam bahasa Arab panggil, manahijun, kharab. Yang nak merutuhkan. Ya tak boleh buat lah tu. Nampak tu tak? Manahij, ya ada susunnya dia. Baik, kita tak panjanglah situ. Tu bab orang nak susun. Orang panggil kata gapo? Cara ni manahijud dirasiyah. Tu bab lain. Tu kita tak boleh masuk situ. Yang pertama, syekh. Yang kedua, salih. Orang apabila kita jumpa, terutama dalam kitab ni, orang nak ngaji hadis pasti kena ada kitab ni. Kena ada kitab Takribit Tahzib. Hak ni pasti. Bagi kita orang nak ngaji hadis ni kena ada. Alal aqal sebuah pesan ni. Ini khulasah daripada 50 jilid kitab. Ni kitab ni. 50 jilid kitab cuba kita khayal tu baik jadi banyak ni. Hak ni kita kena ada. Kena beli. Ada. Kalau kita nak belajar dengan cara sungguh-sungguh lah. Kita sebagai orang nak mengaji hadis ni. Ya gitu. Kena ada kitab Takribit Tahzib. Nampak tak? Apabila buka di dalam kitab ni, didapati orang tu makbul, orang ni thiqah, orang ni syekh, orang ni salih, orang ni gini, orang ni gini. Kita kena tahu. Di tempat hak duk lekatnya, dekat di istilah. Tempat istilah ni duk lekat, kita tak faham sini lagi tak boleh. Pasal dia istilah ni tepat dia, guna dia. Gini makna ni, gini makna ni. Situ kita kena ambil pada orang erti pandai tu. 2. Syekh atau pesalih. Yang ketiga perkataan yu'tabaru bihadithihi. Hadis dia boleh buat kira. Fulan seorang ni yu'tabaru bihadithihi. Hadis dia yang hari tu boleh buat kira. Apabila ulama jarh wa ta'dil kata dengan itu perkataan, maksud macam mana? Mari kita tengok. Wa yuktab hadithuhu. Hadis dia itu ditulis. Yuktab hadithu. Hadis dia tu ditulis. Makna hadis dia tu boleh kita nak buat kira. Gitu. Berapa perkataan ada? Pak, yang kelima, layyinul hadis. Yang baca linul hadis, layyinul hadis. Mana orang ni hadis dia itu lemuk sikit kalau bahasa kita terjemah. Mana hadis dia ni kurang sikit. Salah gitulah kalau kita kecak. Yang keseterusnya perkataan mastur. Kalimah mastur. Mastur ni makna kata asal mana-mana tertutup. Mastur. Macam mana maksud dalam ilmu mustalahil hadis? Yang keseterusnya majhulul hal. Keadaan dia ni tak diketahui. Majhul, tak diketahui keadaan dia. Dia ni lagu mana? Muqaribul hadis. Dan muqaribul hadis. Jadi semua perkataan tadi yang kita dengar tu di dalam ilmu mustalahil hadis
apabila perkataan ni dihukumkan oleh alim ulama jarh wa ta'dil dalam Islam kita ni, orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini, hadis dia tu kita nak tak darajat mana. Makna ulama kita nak royak atas, aku ni suruh mutak darajat ni nah. Ya wak we tengok macam mana dia nak hajar pula. Wak apa? Wak we tengok macam mana nak hajar pula. Kerana kena mewarisi. Ilmu ni kena mewarisi. Tok nenek moyang kita tu kubur gah bili cindah. Ulama-ulama kita dulu tu kubur bili cindah. Tapi agama kena tetap ada. Nak wak lagu mana? Pasti kena ada orang alim pandai dalam ini ummah setiap masa, setiap zaman. Hak tu duk ngaji tu. Kalau pada dengan kata tak kena duk panas sokmo ni, dalam arti kata tak kena duk panggil kena duk mewarisi, pada yang hak nung dak ya betul lah tu. Sebab tu kita kena faham kena. Jawabnya kullu haula, semua mereka orang yang dikena hukumkan dengan itu perkataan yang kita dengar tadi, hadithuhum, hadis dia tu yasluhu fi syawahidi wal mutaba'at. Makna hadis dia tu boleh kita nak buat saksi dan nak buat ikut tes saja. Nak pergi gantung tak boleh. Sebab dia tak gagah. Soalan kata dah tak gagah. Kita tuai diri kita berat ni nak gantung tak boleh. Nak gantung akidah pada dia, nak gantung hukum fiqh pada dia, nak gantung hukum akhlak pada dia, ya tak boleh. Sekadar duk di mana? Duk di syawahid wal mutaba'at. Gapo mana syawahid wal mutaba'at? Kita ngaji dah pada minggu yang pada hisah yang lagi yang telah dulu. Nampak ada tu tak? Makna kata sekadar tu ya mereka yang dikena katakan dengan itu perkataan. Kalau diri yang asing gitu, tak boleh kita nak buat gantung. Tak dulu. Kena cari gapo nama apa yang kata hadis hak lebih kuat untuk hak ni nak pergi bantu. Jadi bantu saja. Kalau bahasa siap panggil tua samrang, macam tua lak. Bukan asas. Bahkan dia itu adalah gapo? Adalah pembantu saja. Supaya orang main bola tu kan yang ada ibu dia tu, hak mana hak asah tu, hak tua padai tu. Lepas tu ada hak pengganti dia kalau jadi uzur kat mana dalam padai, hak ni turun pula. Ya gitu kan. Maka semua mereka yang dikena katakan dengan itu perkataan tua samrang. Mana orang jadi nak bantu saja, bukan asas. Nampak tu tak? Ya gitulah cara nak kita faham. Kemudian soalan yang ke seterusnya, itu habis dah. Boleh kita faham dengan secara seperti lalu dengan cara cepat-cepat. Soalan 157. Dia kata hal haula illadzina ya'ti zikruhum yasluhuna fi syawahidi awil mutaba'at. Ini makna ayat pula satu. Adakah mereka yang datang sebut mereka itu, makna kata mereka nak sebut mari ni sepatut kita nak buat jadi syawahid wal mutaba'at. Jadi makna kan? Makna tadi kita dengar dah lafal-lafal hak orang nak boleh jadi tua samrang, nak jadi orang pengganti, bukan asasi, nak jadi pengganti saja. Rupa-rupa lagu tu hak pesening ni, hak lafal-lafal hak peseng hak kita nak dengar ni. Seorang rawi ni kalau kena kata dengan ini perkataan sah ke tak dia jadi syawahid wal mutaba'at. Jadi pengganti sah ke tak sah? Lafal gapo? Tengok. Yang pertama kadzab, pendusta. Kadzab ni makna kan orang dusta di atas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam kita, kalaulah orang dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu agama dia jangan kita siqah. Selama sepanjang hidup tak boleh kita siqah. Dalam Islam kita ia gantung sungguh. Orang dusta di atas Nabi Muhammad sekali hukumnya jatuh, perak jatuh lalu. Khilaf di kalangan ulama, ya memang khilaf, tapi hadis orang yang dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang hak lagu tu kita nak buat harap hati tak boleh. Tak boleh nak harap hati. Jangan kita harap hati. Ahli hadis utama kalau lah orang ni pernah bahang atas Nabi, ya tak kira dah. Padan sekali ya. Walaupun yang nak tabat, ya tabat ambil hak daripada jalan ni orang lain, tak ambil daripada dia. Ni nak ayat sampai gitu. Di dalam ilmu jarh wa ta'dil ada ulama hukum kata hadza rajul kadzdzab. Orang ni orang dusta. Tak boleh ambil.
Yang kedua, lafaz yang kedua, dhaifun jiddan. Orang ni dhaif jiddan, bukan diri hadis tu. Orang tu. Setara mana darajat tu, wahai Tok Guru Bukhari? Dhaifun jiddan. Masalah ka Bukhari kata. Tak boleh. Walaupun Imam Ahmad pun, Yahya bin Ma'in ke pia kata, di kalangan ulama jarhi wa ta'dil. Yang ketiga, matruk. Orang ni ditinggalkan. Orang ni ditinggal. 3, lafaz. Ni kita kena faham. Yang keempat, wahin. Orang wahin. Wahin ni mana? Orang lemah. Orang lemah. Ya Allah. Orang lemah. Berapa dah ni? Kadzab, dhaifun jiddan, matruk, wahin. 4. Yang kelima, wadda'. Orang yang dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadda' ni mana? Orang yang letakkan hadis palsu. Bawa datang hadis palsu, mari dalam agama kita, ikut niat gapo-gapo pun, orang ni panggil wadda'. Tak boleh. Boleh ke kita ambil duit dengan cara haram, girapah orang curi, orang kita pergi sedekah, buat zakat? Boleh kalah tu? Agama kita aku ke? Tak aku. Orang kata, aku tak sungguh hadis maudhu' supaya nak orang rajin semaya. Tak boleh. Supaya nak orang rajin baca Quran. Tak boleh. Awak apa? Masuk dalam tipu. Masuk dalam apa? Masuk dalam tipu. Apabila tipu ni, kita suka tak orang tipu kita? Nak murih orang tipu kita. Kenapa? Tu. Wadda'. Satu lagi, muttaham bil wad'i. Orang muttaham bil wad'i ni makna kan? Makna pernah dia itu buat hadis palsu. Ya tinggal dah, ya tak buat lama dah, tapi pernah. Pernah buat. Ada pewadda' duk buat hijau-hijau lagi lah. Duk buat amal tu lagi lah. Tu. Lalu semua perkataan ni, kalau ulama jarh wa ta'dil kata kepada mana-mana rawi, orang tanya, hadis dia tu boleh ke tak kita nak buat jadi penyaksi ataupun pembantu? Boleh ke tak boleh? Asy-syawahid wal mutaba'at. Boleh ke tak boleh? Jawabnya, la yasluh hadithu haula syahidan li ghairihi wala mutabi'an. Makna kata hadis dia tu tak boleh, mana tak harus. Nak buat jadi syahid bagi yang lain ataupun nak jadi mutabi' bagi yang lain. Pembantu bagi yang lain ataupun penyaksi bagi yang lain, tak boleh. Tinggal ada situ. Sebab apa kena tinggal? Kerana mereka ini kenanya masalah yang kita sebut tadi. Kemudian, takut orang sengka kata. Daripada orang yang tak reti ni, yang sengka kata, boleh jadi Imam Ahmad, dia kata tu, dia tak ada kandak gitu. Dia kata orang ni wadda', orang buat letakkan hadis maudhu'. Kenapa? Letakkan hadis maudhu'. Imam Ahmad kata sebab Imam Ahmad benci kepada dia, sebab bukan saing Imam Ahmad. Ada orang sebut lagu tu. Lagu tu makna kata, yang pertama, kita pandai kata, Imam Ahmad ni niat tak molek. Seka jahat terhadap ulama ni boleh tak? Dalam agama kita? Tak boleh. Pak Imam Ahmad ni dia mujtahid mutlak pula tu. Bukan biasa yang nak kata dengan itu perkataan. Dia selidik ki, dia periksa dah. Tamkan cek leo. Cek dah, periksa dah. Hukum tu baik gini. Orang kata, orang lain kata lagu lain. Baik, orang kata lagu lain tu kita kena timbang. Orang ngaji ya timbang. Timbang lagu mana? Dia kata bila. Hak Imam Ahmad kata bila. Dia kata bila. Kena cari tarikh pula sekali lagi. Ya lagu tu. Tapi galiknya, dan hak boleh kita pegang dengan cara jelasnya, kalau kata ulama tu terhadap rawilah tu, semua daripada orang yang ada zaman tu pakai aku belakang dah. Pakai aku belakang dah, orang lain tak main dah. Supaya kita, ke zaman kita ni, orang hak dipercayai seorang yang kata, bas cukup madai dah. Tak kena duk mana kata orang pakai percaya belakang. Supaya Imam Ahmad ni bukan lapisan kita dia. Nampak? Bukan lapisan kita biasa ni, bukan. Inilah ilmu hadis. Ini adalah ilmu hadis. Sebab tu nak ngaji hadis, ngajilah dengan ahli dia. Ahli yang habis bahagia hadis, yang dia itu mengaji hadis, duduk dengan ulama hadis, ngaji. Sebab itulah Imam Syafi'i dia kata, mazhab Syafi'i ni dia gantung sangat-sangat kepada hadis. Kalau dakwa kata mazhab Syafi'i tapi dia bergantung pada mimpi berapa nama, itu bukan Syafi'i hak asal tu. Syafi'i hak asal so gantung pada hadis.
Ittabi' sabilal ahlal hadis. Ittabi' ahlal hadis. Ikut olehmu jalan ni for ashabil hadis. Sebab apa Imam Syafi'i katalah tu? Kerana mereka itu lebih kena pendapat dia. Pendapat hak dekat, hak kena pendapat for ashabil hadis. Imam Syafi'i kata nyata situ. Tapi orang yang nak gantung kepada Imam Syafi'i nak ambil sekadar loko saja. Ambil gambar, ambil loko saja. Kemudian pergi buat benda-benda hak Imam Syafi'i sendiri pun tak tahu. Seperti royak kata hadis ahad ni, yang sah sanad, yang sah matan ni, tak boleh kita nak yakin. Kata itu hadis Nabi. Boleh jadi pada hakikat itu bukan hadis Nabi. Ya. Ini Imam Syafi'i tak kecek lah ni. Imam Syafi'i tak bantu akan itu perkataan. Ini kita kena reti. Akhir zaman ini pakat nak ambil belakang loko. Aku Syafi'i, tapi terkadang hak ia kecek ilmu hak ia duk mengajar masyarakat. Imam Syafi'i tak kena apa. Tak terlitah dalam akal fikir dia kata orang nisbah kepada diri dia kepada Syafi'i, Muhammad ibn Idris nak kecek dengan itu perkataan. Sebab tu kita kena beringat. Beringat diri, jangan kata kau orang. Beringat diri ni. Tengok ambil kawaid, jangan kata kau orang. Jangan pergi balah dengan orang. Jangan pergi panasan dengan orang. Bukan kerja kita tu. Jaga diri kita. Dakwah tak apa. Dakwah ada ilmu. Royak dengan alasan. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi nak pergi kelahi dengan orang, janganlah tu tak boleh. Islam kita tak ada suruh tu. Islam kita tak ada suruh. Heran tu nah. Ni soalan yang ke 150 6. Cukup situ. Dan soal 157. Mari kita tengok. 158 pula. Soalan 158. Dia kata kaifa yumkin at-tamyiz bainar ruwah fi halati tashabuhi asma'ihim. Bagaimana kita boleh nak membuat perbezaan di antara rawi itu dan rawi ini pada ketika dia itu jadi kesamaran nama serupa, baka serupa. Itu macam mana? Terkadang nama Abdullah bin Muhammad belaka. Abdullah bin Muhammad belaka. Berapa orang Abdullah bin Muhammad? 9 orang, 6 orang ataupun 7 orang. Apa kita nak beza lagu mana? Hak ni siapa, hak ni siapa? Ni ilmu penting. Ni mai kita nak tengok alim ulama kita yang nak bawa piping kita pergi tengok. Lah ni ada piping kita ya ni. Tak kuasa lagi kita nak pergi tengok sendiri. Nah, ya ada piping pergi tengok. Tak kuasa nak jalan lagi duk tak dukung baru ni. Tengok nah, tengok. Kalau orang budak tu jadi ada kepintaran, bahasa siapa panggil EQ dia tinggi tadi, ya ingat. Orang tua yang duk bawa pergi. Sini pun supaya kita ngaji. Masa duk dengan guru, duk dengan alim ulama, duk dengan asatizah, ustaz-ustaz kita, tahu dia ajar gini. Apabila kita masuk maktabah pergi nak periksa sungguh, diri kita dah lah. Ambil ilmu hak dia ada duit tu. Betul? Situ boleh tambah pula tu. Dia kata yumkinu dzalika bi umurin minha. Boleh kita nak buat beza dengan buat beza di makin itu dengan urusan dengan beberapa alasan-alasan. Dengan beberapa alasan-alasan lah. Ada alasan wak. Bukan makna kata wak ikut dah gitu. Tak, bukanlah tu. Nampak tu tak? Bukan makna wak ikut dah gitu. Bukanlah tu. Ya wak dengan alasan. Baik. Minha, di antaranya, di antara alasan tadi itu, al-ramz. Al-marmuzu bihi. Ada ramz. Ramz ni makna panggil rumus. Jamak dia rumus. Makna kan ramz. Ramz bermakna al-isyarah. Makna pecaman dia. Kalau bahasa siapa panggil kerang mai, pecaman dia. Apabila kita tengok di dalam di dalam kitab Taqribut Tahzib, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ya wari. Dalam rawi ni ya khulasah daripada kitab Al-Kamal, 50 jilid amal rakyat tadi tu jadi sebuah wak ringkasan. Tamkhas harup bahasa saya kata, bahasa Melayu panggil wak ringkasan ikhtisar. Nak merengkaskan. Ya rakyat dalam kitab ni orang ni tamyiz. Ya bubuh tepi tu orang ni tamyiz. Kalau kita tengok baru ni tengok ya ada akak
Hitam dan merah-merah tepi tu. Nampak tak tu? Hitam dan merah-merah. Hak merah-merah tu je royak tu hukum tu. Ni nak uji kita faham. Nampak tu? Nak uji kita faham, uji jadi jelas dulu. Tu uji jadi jelas dulu. Bagaimana kita nak tahu. Nak tahu. Kita kena gemakan. Gemakan ngaji ilmu hadis, kerana ilmu ni ilmu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita ngaji. Cara nak periksa hadis dia tu. Ulama kita dewari tu dia tanggung ayat Quran nu lah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ni kita dok ngaji isi kandungnya fatabayyanu ni. Daripada kalimah fatabayyanu satu tu tubik jadi ilmu mustalahil hadis ni. Tu nak kita faham supaya kita dok ngaji ilmu sarah itulah pala daripada pala kitab tu ya tak wa tasrifir riyah. Cara bertukar alik. Ar-riyah apa nama? Angin ke setengah-setengah ambil daripada situ. Ambil pada situ pecah tu jadi ilmu pengetahuan yang boleh kita nak mengaji belajar. Baik. Ar-ramzul marmuz bihi bijiwari kulli minhum. Makna dok tepi tak ni hak saja royak tu dok tepi tiap-tiap daripada minhum ai minar ruwah daripada rawi-rawi fi kitab di dalam kitab. Fi kitabin di dalam kitab ka takribit tahzib masalan. Seperti kitab takribit tahzib masalan. Kita nak hebat dalam masalah ni hanya pasti kena ada takribit tahzib mula-mula sekali. Kemarin kalau orang nak hebat lagi kena ada dua. Takribit tahzib dengan kashif bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Bahkan takrib ni asal daripada kashif tu lah. Nawi kita faham. Dan setangga lagi naik ada kitab tahzibit tahzib dengan tazhibit tahzib. Hak ini Ibnu Hajar, hak ni hak Az-Zahabi. Kena ada dua sama. Masa saya ngaji dulu tu gitulah. Tak depan pakat duduk depan belakang muka dulu mana adanya komputer ada apa tak ada. Ya kena pakai kitab. Amal pernah takrib hadis bawah dengan tok guru kita ni dengan guna cara kita. Maka alhamdulillah belum daripada kita ada kebolehan balik media hak baru ni, balik komputer, balik gapo ni, kita main dengan kita. Jadi kita hasil amal ni sendiri boleh hasil. Cara nak buka lagu mana? Tahzibil Kamal ka Tuhfatul Ahwaz, Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf dan sebagainya boleh kita buka dengan tangan kita isyarat gini, wak gini boleh. Seolah kata kena belajar daripada cara dua-dua, pandai dua. Balik uslub kitab apa boleh, balik hak baru ni apa boleh. Gitu. Cara ngaji yang kena lagu tu. Barulah hadis-hadis pelesu yang orang hak dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak ada jalan nak mendustakan bagi kita. Apa kita duk lock diri kita, orang duk dusta kita. Kita tak rasa kata sia kepada diri, zalim kepada diri, orang tipu kita dengan cara lahir-lahir gitu. Tak rasa kata tak diri kita ni rasa mulia orang tipu kita. Mulia tak? Orang tipu buh duit dalam telefon ni kita rasa nak murih dah ke. Lepas ni orang tipu kita tentang hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikutlah dengan niat mana-mana pun dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak ada ilmu pengetahuan dalam masalah ni. Ilmu tu ada dalam negara kita, kitab mustalah banyak mana? Kitab jarh wa ta'dil banyak mana? Banyak dalam negara kita. Di rumah tok guru lagi, di maktabah ammah lagi dan sebagainya. Tapi gapo hak kita istiadat? Mana diri kita ni gapo? Kita dok cari, dok tanya ke dak? Ya tok guru ni, ya tok be'at telaga ni, ya dok gitu kan. Siapa dia tak tahu timur masuk karang naik, ya tak boleh air. Ya lagu tu ya. Istilah tu kita kena faham. Sebab tu kena ada hemah mula-mula, sungguh nak tahu tu mula-mula. Barulah sampai natijah. Itu yang pertama. Di dalam kitab mana ni? Di dalam kitab Takribit Tahzib. Atau ada nak klik ambil Tabaqat. Nama kitab apa? Nama kitab At-Tabaqat. Satu lagi ada kitab Tabaqat. Tabaqat ni mana gana? Makna lampisan. Apabila sebut tabaqat dalam ilmu ar-rijal ni kena pada tabaqat al-kubra bagi Imam Ibn Sa'd. Nah, Az-Zuhri dia tu. Ya ada dalam kitab tu, ya bagi lapisan. Orang ni lapisan ni, orang ni lapisan ni, orang ni lapisan ni. Ini kita tahu dulu. Kata rupa nak pergi di mana, nak buat lagu mana. Kemudian cara kita nak buka kitab tu kena sekali lagi. Kena sekali lagi. Bahasa dia lah. Makan nasi pagi nak makan pula kat tengah hari. Kat kenyir dah. Tak kena makan dah tengah hari.
Ya hemah kita kalau ada tu, ya tak kena tanya. Gano kena duk buka lah pula gano gitu. Ya tak? Ya nak pergi sama. Ya hemah ni penting juga. Orang Tuhan pilih dengan orang yang pura-pura buat, tak serupa. Orang Tuhan pilih ni seolah kata dia duk dengan ilmu dia tu Allah. Seolah kata aku nak buat lagu mana serupa dengan dia. Ya payah juga. Nampak? Lepas tu kita tak, aku Tuhan tak ada pilih. Mu tak ada usaha lagi. Tahu mai dana tu Tuhan tak pilih. Kita kena usaha dulu. Kacau dulu. Sabar dulu. Gi dulu. Tahu. Ni kita, biasanya kata banyak faham murjiah. Kalau Tuhan kena nak berkuat alingnya, aling tu tak mengaji. Buat aling. Tak ada lah tu. Masalah makan minum, ya tak kecek lah tu. Kalau Tuhan kena nak buat aku tu tak ada harga, ada kenyir. Tak kena makan nasi, tak minum air pun tak apa. Ya tak kecek tu. Kalau masalah ilmu, ya kecek. Masalah amal ibadat, ya kecek. Masalah nak maju negara, ya kecek. Masalah nak bertahan penyakit wabak, ya kecek. Ni mari, nak lagu tu. Kita malah diasal lagi. Kita malah diasal lagi. Yang ketiga, cara kita nak buat beza, tengok al-masyayikh wa talamis. Hang nak tengok guru dan anak murid. Guru dia pia, anak murid dia pia. Nak tahu main lagu mana tu guru? Mari nak goyak ni, cara lagu mana? Ni guru dia, ni anak murid dia. Siapa gitu ilmu Islam? Sebab tu dia nak kacau tak leh tu. Jadi nak kacau tak leh umat Islam kerana ilmu yang macam tu ya gi. Pak kita duk ramat kata ilmu kita serupa dengan agama hak kebamian hak tak ada wahyu daripada Tuhan. Ya bukan. Sebab tu saya royak dalam madah tafsir kata tiap-tiap pekerjaan, pegangan, amalan, ibadat berapa nama hak kita ada asal belaka. Mari dana ni ada sini. Mari dana ni ada sini. Tiba-tiba sekarang lah ni tak sewih ngajar lagu tu. Klik pada asal, klik pada humi, klik pada dasar asal tak sih. Buat apa? Buat apa tak sih? Takut ke apa? Dalam ulama Islam kita buat. Dalam Syafi'i kita ni banyak mana? Imam Ibn Hajar tengok, gano ni, hadis duk mana ni, hadis duk mana ni. Imam Ibn Hajar tulis kitab Bulul Maram. Min adillatil ahkam. Daripada adillatil ahkam nak ayat tak? Ngaji hukum, ni asal duk sini. Belum daripada Imam Ibn Hajar, Imam Baihaqi. Dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, Imam Syafi'i kata ni alasan dia. Ya gitu cara. Ni bukan makna kata nak ummah ni duduk di belakang semata-mata. Aku nak ayat ikutlah. Kalau mau tanya, aku tapau. Ni makna kata kemunduran kita. Timbul jadi kemunduran kita sebab apa? Sebab tadi. Tak boleh kita ngaji tahu asal tak boleh. Tu ya bosan halu. Sebab orang apabila ya duduk sampai situ, orang nak mengajar orang tu kena orang yang lepas daripada sistem ngaji sungguh. Kena reti sungguh hukum agama. Bukan mukallid. Ni terkadang mukallid juga. Kita sendiri pun tak tahu ayat buat tahu gitu ya. Ni punah. Nampak tak tu? Qur'an tak tahu duk mana. Hadis ahkam tak tahu duk mana. Hadis nasih wan mansuh tak tahu duk mana. Mustalahil hadis nak beza di antara hadis ke bukan hadis tak tahu duk mana. Apa? Gaponya ummah nak tunggu? Nak tunggu gapo lagi ummah? Pahala belakang kita. Kita nak akak darajat ummah ni pasti kena gi dengan gapo? Gi dengan ilmu pengetahuan. Makna kata orang yang nak pegang jawab te agama kena kualiti sungguh. Ada Quran ada dada ikut ya pejam mata ikut orang tubik dalil mana apa. Tu lagu tu. Baru kita pandai kita ikut. Ya lagu tu. Hak ni ikut nak wayak. Ikut dah. Malla syaikhalahu fasyaitan syaikhuhu tu. Itu hadis Nabi juga. Tawassalu bi jahi fa inna jahi azimun indallah. Hadis Nabi juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis Nabi juga. Habis licin. Ni sebab itulah kita ni jadi turun pas ke belakang. Sebab apa? Sebab sistem cara ngaji kita walaupun kita ni awam secara mana pun ya gitu. Tepat kita ni kena gapo nama? Kena akad torah cara ngaji tu betul. Barulah kita tadi itu jadi tak jadi mundur. Tak jadi mundur. Kena tengok guru, tengok anak murid. Siap-siap dah. Ni guru demo ni. Ni guru dia, ni anak murid dia. Nak buat tak aku guru, ni guruku juga. Jangan. Nampak demo tu guru demo tu. Mana alasan? Kecik boleh, tak ada apa. Alasan ada mana? Alasan tak ada. Hana. Jangan tanya awak gitu jangan. Okey takut.
Sebab tu kita jadi duk kena usik. Ilmu kita boleh nak ngaji jadi buka jadi luah tapi duk kena usik. Sia juga kita. Sia juga tapi tak apalah. Sekarang ni pakat erti dah, pakat tahu belaka, pakat idrak dah kata gapo jadi gapo. Yang keempat, jam'u turuqil hadis. Nah hipung jalan ni hadis. Hadis ni ada berapa jalan? Berapa sanad? Nak bagi. Ada mana tahu medano tok guru berapa sanad? Cuba tanya ahli dia itulah. Tanya ahli dia, sanad ni berapa sanad ni tok guru? Lepas tu kita kena buat baiklah dengan orang hak tok tolong ajar kita tu. Jangan kita buat deraka ke dia. Jangan kita buat PA perangai tak molek dengan dia. Nabi kata siapa dia tak pandai nak syukur nikmat hak manusia, orang ni Tuhan tak terima syukur daripada dia. Tak teruk kita. Kita kena terbiah juga. Ni terkadang ambil ilmu saja. Akhlak berapa tak ada. Silatul arham pun tak ada belaka. Ini bukan lagu tu. Nah, Imam Syafi'i ni walaupun satu hikayat ya, tapi kita tak ada nak buat keluar hukum, tapi nak ayat kata Imam Syafi'i ni ambil daripada Yahudi masa Allah nak tahu kata tanda al-kal hening azakumullah, dia itu balik tak balik. Imam Syafi'i terima kasih kepada Yahudi itu. Turun utaya jauh lagi kerana takut nak selisih tu dak tahu tok guru dak tahu tu dia dak tahu tok guru duk bawah tak salah tu. Sebab tu ya hasil ilmu molek tu. Berkat ilmu ya lagu tu. Agi dengan alasan bukan mana berkat mana kata tok hamai dana tu bukan berkat, itu khurafat lain. Hak ni masalah ilmu pengetahuan ni hak duk royak ni. Tu. Yang keempat, jam'u turuq, hipung sanad. Terkadang sanad sampai ke 30 sanad, orang boleh wari. Ahli dia boleh wari, dia tahu dia korek mana, dia tahu. Kita ni tak gambar tapi ahli dia tahu. Sebab tu Tuhan kata fasalu ahla tu. So tanya ahli dia baru dia tahu. Yang kelima al-buldan. Buldan mana negeri? Muhammad ibn Idris, negeri mana ni? Dok negeri Ar-Razi masalan. Muhammad ibn Idris, hak mana ni? Misri ke masalan. Tengok negeri mana ya dok man. Dalam kitab mana ni? Dalam suasana mana? Dalam cara lagu mana? Tengok terjemuh dia. Kitab terjemuh ni sore. Rajin sungguh ulama Islam kita. Sebab tu ya maju agama kita. Ya terjemuh sore. Bukan ratus-ratus, beratus-ratus ribu orang. Sore. Allah berkat sungguh. Sebab apa? Bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhil ummah. Dengan sebab berkat doa Nabi kepada puak kita. Puak kita atas bukan baru-baru kita kalau tak ada mereka nak pergi tak sabar dah. Kita korong ke berapa? Nah, sekarang lah ni kita korong ke berapa? Korong ke 15 kalau kira hak hijrah ni. Mereka dah tolong buat jaksa kita. Yang keempat, yang kelima, buldan. Buldan mana negara, negeri itu. Dimashq, ke Baghdad, ke Kufi, ke Basri, ke Misri, ke Hijazi, ke Makki. Ya kaya. Ya kita dengar mari tu. Istilah yang gini. Yang keseterusnya al-ikhtisas. Ikhtisas ni makna kan? Tertentu. Makna kata anak murid ni dia tak ngaji dengan hak lain. Yang ngaji pada hak ni. Ada lagu tu. Ya ada. Lagi kita nak sebut. Sore tu nak sebut dalam kitab apa hak syekh kita hari ni. Nak sebut sore. Ni nak oyak win apa rupa dia. Ikhtisas. Menentu. Orang ni ambil pada orang ni. Orang ni nama Abdullah. Ambil pada Sufyan. Sufyan ni kena pada Sufyan al-Sawri masalah. Bukan Sufyan ibn Uyainah. Nampak tu tak? Ni cara dia. Ni cara dia dalam agama kita. Ya, pas lagu ni. Pendusta nak masuk perkataan dia boleh. Tak boleh nak masuk langsung. Kalau bahasa orang tua agak mana kata kerawak 7 lapis. Kucing pun tak lepas kata. Setengah-setengah kata. Hak yang rapak tu. Dia kata orang. Lepas tu dia boh pula elektrik itu. Faifa api itu di kerawak dia tu. Tak kena buat berapa. Gitu dah. Yalah, masalah. Ni nak boleh kata jadi hadis Nabi. Sebab tu kata, yakin boleh kata, ni hadis.
Innamal a'malu binniyat tu hadis Nabi. Tak usah doyak tu hadis Nabi hak tu. Hak mutawatir saja ya. Mutawatir tak kena dengan dia punya dia pasal pergi kod lain. Dia mana ni? Tu. Yang ketujuh, idza kana thiqatain fala yadur. Kalau sama-sama siqah, kita tak boleh nak buat beza. Masalan, kita pergi tengok dalam kitab terjemah Abdullah ibnu Abdul Rahman. Ada dua orang. Nampak dah tu? Dah dua orang. Seorang mula-mula pun siqah, dua pun siqah. Tak ada apa. Tukar pun tak apa lagi. Sebab apa? Hadis tak mudarat. Tak ada gapo. Sini anda dia nak uwi cara kita. Yang kenapa idza kana dha'ifaini fala yufid. Kalau dua-dua tu dhaif, maka tak ada pedah. Tak ada pedah lagu mana? Makna kata nak buat gantung selalu tak boleh. Tak dulu. Cari tengok dulu. Syahid dia ke? Mutabaah dia ke? Ikut tel dia ke? Penyaksi bagi makna hadis dia wari ke macam mana? Nak tengok. Yang kesembilan, idza kana ahaduhuma thiqah wal akharu dha'if fanatawaqqaf, dia kata. Kalau didapati kita periksa lagi, ulama royak ada dua orang. Hak ni kata siqah, hak ni kata dhaif. Dua orang tulan, dua orang nama sama, bakar serupa, negeri serupa pula kita kata. Tok guru pun sama pula. Oh payahlah. Tapi ada dua orang. Hak ni siqah, ni dhaif. Nak beza tak boleh, nak tak hak mana so. Orang siapa situ dia tahu. Asal saya duk mengaji dulu, kena takhrij al-ahadis, kemudian kena dirasah al-asanid, kemudian kena bawa datanya ilalil hadis, sebab gapo boleh jadi gini, boleh jadi gini. Oh, boleh tahu. Sakit sungguh lah. Kalau tak sakit, kalau nak duk buat gitu dak lah, sakit belakang, sakit tekak-tekak tu. Sebab apa? Kena duk tengok. Tengok dengan mata, mikir dengan otak, tangan tulis. Gitu. Sebab tu bukan mudah. Lalu ulama kata kalau jadi gini siapa sini? Hak ni siqah, ni tak siqah. Mana ada dhaif? Tak dulu. Jangan kacau ekor dulu. Kita tengok hak lain dulu, tengok dulu, tak dulu. Tawakuf. Siapa situ? Tawakuf ni mana? Jangan gata hukum dia dulu, kau dulu. Jangan buat tubik hukum. Kalau gitu nak win apa gapo kita ngaji mustalah ni, ulama nak win kita nampak kata, "Hei umat Islam, nak gantung hukum gapo-gapo, puak aku sendiri iaitu ulama sendiri tu dia kena tengok dia kata tempat gantung tu sabit ke dak, sah ke dak. Kalau tidak, aku berhenti dulu." Ni kalau puak dia ni bukan kalau kita. Bukan kalau hamba. Hamba tak ada gapo pun jadi speaker royak gitu ya. Hak ni kalau dia. Boleh tengok belakang lah kita hadis mana-mana tadribur rawi ke gapo nama cukup lekat kan. Nampak tu? Dan kita lain-lain lagi. Kitab mustalahil hadis. Banyak kitab mustalahil hadis, banyak. Lagi akan kita sebut. Dalam kitab ni akan sebut. Nanti tanda kita tanda. Lepas tu kita pergi tengok lah. Tengok tak payah lah ni masuk internet. Tak ada gapo tengok. Nak tengok dulu. Lepas tu tengah ngaji dengan alim ulama kita. Internet guna boleh tak ada gapo. Guna benda hak kena pedah banyak dalam tu. Orang dak menetai internet berapa ni orang tak tahu ke gapo nak kepentingan dia. Guna tak kena, tak pandai nak guna. Kita pandai guna, ya boleh istifadah. Boleh ke apa? Boleh istifadah. Ni kita duk ngajar ni, kita pakai duk dengar ni, seolah kata masuk dalam media hak baru. Masuk di dalam alat canggih hak baru. Berkat dak ngaji lagu ni, berkat apa tu? Ya duk di atas niat kita. Nampak tu tak? Duk di atas niat kita, doa kita, adab kita dan sebagainya. Ya duk situ. Tu cara kita orang ngaji, dia kena faham lagu tu. Mari kita tengok soalan 159. Dia kata hal hunaka ma numayyizu bihi baina ba'dhi ar-ruwah ka Sufyan ats-Tsauri mathalan wa Sufyan ibn Uyainah wa min ismihim, dan setengah daripada nama mereka itu, nama ruwah tu Hisham au Amr au Alqamah au nahwu dzalik, atau seumpamanya. Soalan katakan, adakah di sana barang yang kita boleh nak buat beza dengannya, iaitu dengan perkara tadi tu, alat kita nak buat beza di antara setengah-setengah daripada rawi seperti Sufyan ats-Tsauri umpamanya dan Sufyan ibn Uyainah. Sebut dalam Islam kita
hadza al-hadis rawa Sufyanan, kata masalah. Ini hadis meriwayatkan oleh dua orang yang nama Sufyan. Sufyanan, pia Sufyanan. Kita kena tahu. Dalam Islam apabila itlaq Sufyanan, mana Sufyan ibn Uyainah dengan Sufyan al-Thawri. Kalau Hamadan, nama seorang Hamad. Dalam Islam kita, dalam ilmu hadis ada dua orang. Hamad ibn Salamah dengan Hamad ibn Zaid. Tokoh ni. Tokoh lagu mana? Orang ingat hadis sejuta. Kita ada duit dalam bank sejuta. Dia ingat hadis Nabi sejuta hadis. Rakyat tak kena tanya dah. Ingat belakang tu. Duduk dalam otak. Dan pahami dia terhadap hadis pun kazalik. Tu makna puak-puak kita sebut saat ni. Bukan lapisan kita tu. Nah, jangan duduk suka kata, ya supa kita. Supa di sisi kata dia tu sama-sama manusia. Supa situ. Tapi pangkat dia, tak supa. Tak supa. Ni Allah Ta'ala tanda nama dia boleh kita duk mengaji belajar dalam buku-buku. Puak-puak dia ni bukan mana kata orang biasa tu tak lah. Dan di antara nama-nama mereka itu ruah pia, Hisham ataupun Amr ataupun Alqamah ataupun umpamanya. Kalau masalah sebut atas Hisham daripada Sufyan, Amr daripada Sufyan, Alqamah daripada Sufyan. Pia Alqamah ni, Hisham ni siapa? Amr ni pia. Kena tanya. Ya mari gitu ya. Dalam kalau kita tengok orang panggil kata gapo? Sanad rijal kutubus sittah. Sanad apa nama orang panggil kata kitab hadis hak ibu ni, ibu kitab hadis yang 6 tu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ni. Jadi ada dalam Takrib At-Tahzib. Kalau nak tengok ibu apa nama sanad hak Imam Pak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kena tengok dalam Ta'jil Manfaah. Ta'jil Manfaah Ibnu Hajar juga buat. Yang ambil daripada alim ulama hak atas-atas nu lah, mai buat. Kena ada belaka tu alat-alat tu. Ni kita terkadang kita nak mengaji luar-luar negara ke, kita ni orang hemah tinggi-tinggi ni ada hemah tinggi-tinggi, kita kena kenal kitab dulu mula-mula. Kenal apa? Tak kenal apa kita nak pergi cari lagu mana kalau kita tak kenal. Sebab kita nak makan gapo kena kenal dulu kedai. Nak pergi kana? Nak pergi beli gato ni. Tahu tak kedai mana? Tak tahu. Tak boleh gitu. Kena tahu. Nak pergi tu kena tahu tak nak pergi situ. Ya kena ada matlamat dia. Tak panjangkan masa. Jawab, naam, ya. Boleh. Ada wak beza boleh lagu tu. Lah mana tengok? Dia kata huna ma numayyizu bihi apa nama ba'da dhalik baina dhalik. Di sana makna di dalam buku-buku ulama barang yang membezakan dengannya di antara di makian itu wa min anfa'il wasail, dan semanfaat jalan ni wasilah hak molek sekali lah mana lidzalika ma'rifatul ikhtisas, yakni kita kena mengetahui kan dia ini tentu dengan dia. Ya orang kita ni dia kilik baik belakang ke satu ahad kah? Kereta tu baik belakang daripada kampung tu daripada kampung ni, tak gitu ke? Tengok demo ni gi kok ana ngaji mana. Ya gitu ya. Kita nak misawi nampak mudah-mudah. Hak ni ngaji sini. Hak ni ngaji sini. Hak ni tok guru ni, hak ni tok guru ni, ya gitu ya. Pakat-pakat mengaji belaka, nak kemeradaan Allah Subhanahu Wa Taala belaka, tak ada gapo. Yang mana nak win apa gapo mana ikhtisas. Ikhtisas mana gitu. Supaya hak kita ni masalan buku 8.30 kita mula ngaji majlis ilmi, puak-puak pengikut kita ni mana kata ni sini ikhtisas di tu caralah tu ngaji, ada tafsir, ada akidah, ada hadis, ayat gitu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu tu ngaji. Tu ya tu baik jadi seguguk gitu. Nampak tak tu? Ni nak kita nak misal nampak gapo mana al-ikhtisas. Wa min huna ruwatun mukhtassun birriwayah an masyayikhi muayyanin mathalan. Dan di sana ada rawi-rawi yang tertentu dengan riwayat daripada guru-guru yang tertentu. Makna kata ya ambil ilmu tu daripada guru yang tertentu. Ilmu sini makna kan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalan misalnya Ali ibnul Madini.
Imam Ali Ibn al-Madini, Imam Bukhari kata, aku ni tak pernah pergi duduk bawah orang mana-mana di kalangan tok guru hadis. Hanya berasa aku ni tak ada ilmu langsung tentang ilmu hadis seperti aku duduk bawah majlis, bawah kaki Ali Ibn al-Madini. Imam Bukhari kata gitu. Pak Imam Bukhari cuba kita khayal alim ke tak? Hebat ke tak masalah hadis? Oh, tak ada dah. Tapi ia puji tok guru ya Ali Ibn al-Madini. Tapi Tuhan tak ada pilih Ali Ibn al-Madini tulis kitab sahih. Lain tengok. Ya tok guru, tapi Tuhan pilih Bukhari sebagai anak murid. Waktu bek kitab sahih, boleh kita duk gantung daripada semenjak waktu bek hari tu tentang hadis Nabi hingga hari kiamat nanti. Tak dah. Nah, tak ada dah nak pergi pakai hak lain daripada tu, tak ada. Tuhan tak ada pilih. Kalau Tuhan tak siakak, kita akaklah nak apa tak naik. Ini sunnatullah. Ingat nah. Ingat sunnatullah, kita lagu mana nak akak kalau Tuhan tak siakak tak naik. Sebab zaman kita Tuhan nak akaknya Imam Albani. Hak lain bukan tak ada daripada ahli hadis. Ada di Maghribi, ada di Yaman, ada di Hijaz, Mekah, Madinah, ada di Taif, ada di Ihsa, ada di Syam, ada di banyak tempat-tempat. India ada gitu. Tapi Tuhan pilih dia. Pilih dia bukan arti kata dia ni seolah kata alim sorry orang lain tak alim. Tak. Orang alim pula, orang lain pun alim juga. Pandai juga, hebat juga. Tapi masalah Tuhan pilih ya suku. Supaya kita ada dengar arba'in. Apabila itlaq hadis arba'in hak dia. Karangan bagi siapa? Bagi Imam An-Nawawi. Belum daripada Imam Nawawi datang mari kepada ini dunia. Orang berapa dah duk buat hadis arba'in. Tapi kemasyhuran dia tadi itu tak serupa dengan arba'in Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Nawawi nampak. Kalau gitu gapo ibrah kita dapat sini? Berdeki tak sah berdeki. Sah berdeki. Deki pun tak siapa. Sampai tu Tuhan kata wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Tak sadu angin lah kelebihan Tuhan nak lebih kepada orang tu setengah di atas setengah tak sangit. Kita buat hak kita. Gatung molek, bersatu molek. Nampak dah tu? Barulah tubik jadi hak molek tadi. Tak sadu pakai cicor pergi mari tak boleh lagu tu. Ali Ibn al-Madini. Guru bagi Imam Bukhari. Pertama. Yang kedua Qutaibah bin Sa'id. Hebat belakang ni puak-puak ni. Dua. Yang ketiga Musaddad. Ni nama-nama ulama belakang ni, ulama hadis. Yang keempat Muhammad bin Salam. Ya, Al-Bikandi. Yang kelima Al-Humaidi. Nama Abdullah bin Zubair. Humaidi. Guru bagi Imam Bukhari juga. Kullu haula, semua sebut tadi ni sama Ali Ibn al-Madini ataupun Qutaibah, Musaddad, Muhammad bin Salam dan setengah baca Muhammad bin Salam dan Humaidi, tiap-tiap mereka ni idza rawaw, apabila mereka itu riwayat an Sufyan, daripada Sufyan, ingat fahuwa Sufyan bin Uyainah, iaitu dia ambil daripada Sufyan ibn Uyainah. Ni nak kita intibah. Nak kita tergambar dalam akal fikiran kita setelah daripada kita mengaji belajar. Terkadang kita dengar qala haddatsana Ali bin Madini an Sufyan. Sufyan mana? Karena Sufyan ada dua orang. Maka ulama tak lalu kalau Ali Ibn al-Madini riwayat kata dia ambil pada Sufyan, tahulah kata Sufyan tu Sufyan ibn Uyainah. Bas. Cukup. Nawi kita faham. Nampak dah tu? Ni ulama kita dah tak dawabit ni. Gapa dawabit mana garis cara kita tu. Ni gini nah, ni gini, ni gini, ni gini. Tak sah punggah lah hak ni. Molek. Hak ni tak kena punggah gapa ya kena dah. Satu. Yang kedua, wa Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Jangan baca Furyabi. Firyabi. Muhammad ibn Yusuf Firyabi. Satu. Yang kedua Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah. Dua. Wa Muhammad ibn Kathir al-Abdi. Tiga. Wa Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Empat. Dan Abdurrahman ibn Mahdi. Lima. Wa Qabisah ibn Uqbah. Qabisah ibn Uqbah. Ni orang.
Wah ni orang ni kullu haula idza rawu an Sufyan, kalau dia kata dia ambil hadis daripada Sufyan, ni orang ni nah, fa huwa Sufyanus Tsauri, iaitu Sufyan As-Tsauri, bukan Sufyan Ibn Uyainah. Ni kena ingat. Hak ni kena hafal buah dalam otak ni kita orang ngaji. Terutama anak-anak muda, adik-adik pelajar, anak-anak murid tu, nak ngaji luar negara, duduk luar negara dah tu pun nak ingat ni. Kenapa? Kenapa seperti gapo tu guru? Hafal seperti kita hafal Quran tu. Mana awak ingat lagu mana? Ulai banyak. Ulai banyak, tengok banyak. Imam Bukhari ya tengok ah. Tengok. Duk dia mulut duk dia, duk tengok. Suka tengok pada hadis Nabi, duk tengok. Ya ingat dengan hasbat tengok tu. Tu hewi tak supa. Hak ni kena tengok, kena lafaz dengan lidah. Ada juga. Nampak dah tu? Ya tak supa kita tu hewi. Orang ni murajaah lepas subuh. Masuk lepas subuh. Hak ni murajaah belum asar. Masuk. Hak ni lepas asar. Masuk. Ya tak supa. Hak ni siari, hak ni malam. Asal ke hasil ke tak apa. Tu waktu ya tak supa. Tu hewi tak sama. Wa kadzalika idza qil, dan dimakan itu juga kata Sufyan an abihi, haddatsana Sufyan an abihi. Kalau dalam kitab hadis riwayat lagu tu lah mana kata Sufyan riwayat daripada ayahnya. Sufyan mana? Fa huwa Sufyanus Tsauri, kena pada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ke apa? Sufyanus Tsauri. Tu dia. Itu adalah sedikit daripada berapa nama tu? Daripada soalan 159. Mari kita nak tengok tepat, nak tamyiz. Ni saya nak baca dengan cara cepat-cepat, ya 3 muka semua. Tak apa, kita baca lagi. Tamyiz makna kan? Mukaddimah sikit. Makna kata, kalau orang ni royak, daripada orang ni kena pada orang ni. Ni dia nak misal di atas Hisham. Ni orang sungguh ni. Ada dalam sejarah, hidup atas muka bumi ni sungguh. Daripada umat Nabi ni sungguh, dia alim ulama sungguh, bagi hadis, bawa datang hadis Nabi kepada kita sungguh. Ni. Bukan hak nak misal atas udara ni, hak sungguh. Waqi' bahasa Arab kata hak sungguh. Amma li tamyizi man ismuhu Hisham, ada pun nak perbezaan mereka yang nama dia Hisham minar ruwah, daripada rawi-rawi. Masalan, orang royak kata Hisham royak hadis. Misal kata dengan lagu mana? Fa idza kana Hisham yarwi an Qatadah, maka apabila adalah Hisham itu nama seorang Hisham, dia royak hadis daripada Qatadah. Mana kata haddatsana Hisham an Qatadata. Qatadah bin Da'amah Sadusi lah. Fa huwa Hisham apa ni? Orang panggil Hisham Ad-Dastuwai. Hisham Ad-Dastuwai. Ingat? Ni kena ingat. Ilmu hadis dia serupa dengan ilmu apa nama hisab. Ilmu hisab memang kata ilmu perhitungan. Dalam bahasa siapa panggil ilmu leka kanit sat. Tu makna kata kena ingat. Wak gini. Wa idza kana Hisham yarwi an Anas, kalau Hisham itu dia royak daripada Anas, Hisham mana pula? Ini awak beza. Fa huwa Hisham Ibnu Zaid Ibnu Anas Hafid Anas Ibni Malik, iaitu kena pada Hisham cucu bagi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Hisham anak Zaid, Zaid tu anak Anas, cucu bagi Anas Ibni Malik. Kalau Hisham royak daripada Anas, kena tahu. Wa idza kana Hisham yarwi an Ma'mar wa Ibnu Jurayj, kalau Hisham itu royak daripada Ma'mar dan Abdul Aziz Ibni Jurayj, kena pada Hisham mana? Iaitu kena pada Hisham bin Yusuf As-San'ani. Hisham bin Yusuf As-San'ani. Ni jalan ni dia. Ni ulama ni kita nak buat beza. Buat hari jalan nak hajar. Tak demo ni kot ni. Dan kitab ni adalah faedah bagi kita apabila kita baca dalam syarah-syarah hadis ataupun kita baca hadis di atas guru kita masa kita mengaji pula tu, dia kena pakai ni. Dia kena guna ni. Wa idza kana Hisham yarwi an Ibn Sirin, yani Muhammad Ibn Sirin, fa huwa Hisham bin Hassan. Hisham bin Hassan. Kalau Hisham ambil daripada Muhammad Ibn Sirin, iaitu Hisham bin Hassan. Wa amma Hisham alladhi yarwi anhu al-Bukhari,
Makna Hisham guru bagi Bukhari. Kena pada Hisham mana? Haddatsana Hisham. Itlaq gitu, tak ada wari bakar, tak ada wari tepat. Hisham mana? Iaitu kena pada Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. Tu kot tu. Wa Hisham alladhi yarwi an abihi. Kalau Hisham royak daripada ayah dia. Haddatsana Hisham, haddatsana abuhu masalan. Haddatsani abi. Mana kata haddatsani abi. Telah menroyakkan daku oleh Hisham dan Hisham kata ayah aku royakkan daku. Hisham mana tu? Kena pada Hisham bin Urwah bin Zubair. Iaitu cucu bagi Sayyidina Zubair. Baik. Wa kadzalika, dan demikian itu juga Hisham alladhi yarwi an Yahya bin Abi Katsir. Hisham ambil hadis daripada Yahya bin Abi Katsir. Kena pada Hisham mana? Kena kepada Hisham Ad-Dastuwai. Hisham Ad-Dastuwai. Ingat? Ni kita baca dengan sekali lalu lah supaya tepat nak tamyiz di sini. Kita tak kena hurai banyak. Adapun amma binisbati li Amr. Adapun nisbah bagi Amr. Nisbah bagi Amr. Fa'amr alladhi yarwihi anhu Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj, guru dia nama Amr. Amr mana? Amr mana ni? Kena pada huwa Amr ibn Murrah. Amr anak Murrah. Kalau dia itu, kalau kita tengok dalam hadis, Syu'bah royak hadis daripada dia. Syu'bah ni tokoh ulama besar di Baghdad. Syu'bah. Dan dia lah melalui dia lah waktu baiknya ilmu jarh wa ta'dil yang Tuhan itu memfahamkan dia. Waktu baik ilmu jarh wa ta'dil boleh kita duk ngaji sampai hari ni, cara nak periksanya hadis budi bahasa dengan Syu'bah ibn Hajjaj. Tu. Wa am alladhi yarwi anhu A'mash. Wal amr alladhi yarwi anhu A'mash. Muhammad ibn Sulaiman bin Mihran. Sulaiman ibn Mihran. Dia ni A'mash. Iaitu kena pada Hisham mana? Kena pada Hisham ibn Murrah juga. Jadi Qasi lah. Qasi. Mana Syu'bah ataupun A'mash royak daripada Hisham, kena pada Hisham ibn Murrah. Wa Amr alladhi yarwi anhu Sufyan ibn Uyainah. Kalau guru bagi Sufyan ibn Uyainah, masalan Bukhari ke Tirmizi kata haddatsana, misalnya haddatsana Sufyan ibn Uyainah qala Sufyan ibn Uyainah haddatsani Amr, telah meriwayatkan daku oleh Amr. Mana tu? Kena pada Amr ibn Dinar. Ning periksa orang ulama waktu baik mai kita mudah ni. Kalau kita nak pergi periksa sungguh kena pakai masa dekat-dekat dengan setengah tahun. Nak cari sana. Nak buat periksa, buat kaji demo raya dalam minit 2-3 minit. Ni, duduk dalam hisah kita ngaji ni. Sebab tu orang waktu berilmu kepada manusia, orang panggil muallimul khair, mana orang mengajar kebaikan kepada manusia, Allah Ta'ala malaikat senantiasa duk selawat di atas dia. Tak ada amalan nak lebih daripada hak molek sekali, daripada apa? Sebarkan ilmu hak tu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Tu hak tu sekali. Alaihi salatu wassalam. Wa Amr alladhi yarwi anhu Ibnu Wahbin. Iaitu Abdullah bin Wahb. Kalulah Abdullah ibn Wahb royak daripada Amr. Royak pada mana? Royak pada Amr. Kena pada Amr mana ni? Amr ibn Haris Misri. Amr anak Haris Misri. Ya orang Mesir. Tu nak kita beza. Berapa orang yang wari Amr? 4 orang. Ha ni buat beza ni. Yang keseterusnya amma Alqamah, adapun Alqamah dia baca Ulqumah ataupun Ilqimah tak kena. Alqamah. Macam gitu. Dengar pada guru panggil masalah sama'i bukan masalah qiyasi. Dengar pada guru. Fa Alqamah alladhi yarwi anhu an Umar bin Khattab. Alqamah yang dia riwayat hadis daripada Umar bin Khattab, kena pada Alqamah mana? Kena pada Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi. Alqamah anak Waqqas Al-Laythi. Kalau dia riwayat hadis pada Sayyidina Umar. Kalau Alqamah wa Alqamah alladhi yarwi an Ibn Mas'ud, kalau Alqamah ambil hadis daripada Ibn Mas'ud. Kot tu. Orang tu lah kata, tak orang lain-lain. Dia kalau ambil pada Abdullah bin Mas'ud, kena pada Alqamah bin Qais An-Nakhai.
Alqamah anak Qais An-Nakhai. Kalau ambil daripada Sayyidina Umar, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Orang lain-lain. Terkadang kita tak ada mahir dalam ilmu hadis ni, kita sebut jadi silap. Seperti seorang daripada orang bukan ahli, dia sebut nama silap. Dia sengkau kata orang ni. Tak, bukan orang lain-lain. Atta, dia kata Atta ibni Atta ada dalam hadis kita ni hak masyhur ada dua orang. Atta ibni Abi Rabah satu, yang kedua Atta ibni Yasar dua. Bahaya sengkau apabila sebut kata Atta, ia sengkau kata Atta ibni Yasar, bukan Atta ibni Abi Rabah. Salah. Dia kena tengok anak murid dia, tok guru dia, pia sanak dia kok mana, jalan ni dia kok mana. Kena periksa dulu, jangan kecek dia buat sedap. Tak boleh. Ilmu hadis nak buat sedap tak boleh. Sebab tu orang ngaji ilmu hadis dia penat. Sebab apa? Sebab dia kena kaji. Dia nak kecek betul dengan ray dia. Batasan dia. Kalau tidak, tak boleh. Sebab tu dia bukan ilmu kecek, ilmu hadis ni. Ilmu sungguh. Kalau ilmu hak pesing hak kecek tu, dia lain daripada ini. Ilmu kata buat misal gitu, misal gini, yang nampak lah. Sikit lagi nak sudah sini. Wa fi hadzal bab jumlatun minal fawaid minha. Dan pada ini bab hak kita dok ngaji ni tatimah nak sempurnakan. Ada satu kumpulan, ada satu kesimpulan lah kita kata daripada pedah-pedah daripadanya. Pedah-pedah. Di antara pedah tu gapo? Dia kata gini. Salim idza rawa an abihi. Seorang tok guru nama Salim, dia itu apabila dia royak daripada ayah dia. Salim mana ni? Kalau kita bukan ahli malah cari. Salim mana ni? Kau tekan situ siap lalu dah. Nak pergi gamuk tak kena. Nak pergi gamuk tak kena. Orang tanya soal lagi. Pahal lagu ni dalam kitab mana? Tanya hak pahal sungguh. Siap lalu dah. Sebab tu orang takut dalam masalah ilmu agama. Sebab dia kena pergi dengan jalan ni dia sebagaimana sebut tadi. Maka Salim apabila dia royak daripada ayah dia, kena kepada Salim cucu Sayyidina Umar. Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab. Salim ni. Kalau kata haddasana Salim an abihi an jaddihi. Salim mana? Salim bin Abdullah bin Abdullah tu bin Umar ibn Khattab. Tu tali buat dia. Tok dia tu sahabat. Abdullah ibn Umar ni pun sahabat juga. Salim ni anak dia tabi'in. Tu dia. Salim idza rawa an Jabir. Kalau Salim itu ambil hadis pada Jabir. Jabir mana? Jabir bin Abdullah. Kena pada Salim hak tadi tu? Tak. Kena pada Salim bin Abi Ja'di. Salim anak pada Abi Ja'd. Salim lain pula. Jangan mudah masalah ni nah. Ismail. Seorang nama Ismail ambil hadis pada Qais. Ambil hadis pada Qais. Kena pada mana tu? Kena kepada Ismail ibni Abi Khalid. Kena pada Ismail ibni Abi Khalid. Tu dia. Qais, kena pada Qais mana? Apabila sebut Qais, Qais mana ni? Dengan qaf ni. Qaf, sin, qaf, ya, sin. Qais. Kena pada Qais ibni Abi Hazim. Qais anak Abi Hazim. Habis itu. Wa seterusnya Syuaib an Anas. Seorang rawi ambil hadis daripada nama Syuaib daripada Anas. Kena pada Syuaib mana? Iaitu kena pada Syuaib ibnu Habhab. Al-Habhab dengan hahluh tu. Habhab. Syuaib anak Habhab yang ambil hadis daripada Anas bin Malik. Mari lagi Abul Yaman. Abul Yaman an Syuaib. Abu Yaman an Syuaib. Abu Yaman ni kena kepada nama seorang rawi nama Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani. Al-Bahrani daripada Syuaib. Syuaib mana tu? Kalau Abu Yaman ni ambil Syuaib ibni Abi Hamzah. Syuaib ibni Abi Hamzah. Ni nak tatimah ni. Ni nak sempurna. Ni bab dia lah nah. Kita nak baca lagi lalu sebagaimana teratur kitab kita ni. Humaid an Anas. Kalau seorang rawi nama Humaid ambil hadis daripada Anas, kena pada pia fil ghalib. Huwa Humaid ibni Abi Humaid At-Tawil. Kena pada Humaid anak Abi Humaid At-Tawil. Dia. Yang kelima, jika seterusnya Humaid an Abi Hurairah. Seorang Humaid ambil hadis pada Abi Hurairah. Kena pada Humaid hak tulah tu At-Tawil tu? Tak. Humaid hak lain. Iaitu Humaid bin Abdurrahman bin Auf.
cucu, anak bagi Abdul Rahman bin Auf. Orang lain-lain. Ni Humaid daripada Abi Hurairah, iaitu anak Abdul Rahman bin Auf. Riwayat hadis daripada Abu Hurairah. Bukan Humaid ibni Abi Humaid At-Tawil. Orang lain-lain. Orang lain-lain. Sikit dah. Idza jaa as-sanad madaniyan wa sahabihi ismuhu Abdullah. Apabila datang sanad, tapi sanad hak tok guru Madinah. Orang panggil sanad madani. Sanad mai ikut Madinah tu. Dalam sanad tu sebut seorang nama, guru tu ada seorang nama Abdullah. Maka dalam sanad tu kena kepada pia tu. Kena kepada siapa? Ni orang panggil Asanid Al-Madani. Hak sanad hak Madinah. Ada dalam sanad tu seorang nama Abdullah. Abdullah mana tu? Ulama kata, tahulah kata Abdullah di situ, iaitu Abdullah ibni Abbas. Sebab Abdullah ibni Abbas ni duduk di Madinah. Dia duduk di mana? Dia duduk di Madinah. Pak ya Abbas, pak saudara Nabi alaihissalam, sepupu Nabi lah dia tu. Sepupu, tapi sepupu sepenganak dia Yahluh. Yahluh. Makna kata Nabi heret telinga dia, dia semaya dia duduk lek kiri Nabi heret tak lek kanan, pusing gigit. Dia duduk lah. Mari duduk semaya dengan Nabi. Ialah orang ambil ilmu tafsir daripada Nabi lah alaihissalam, sebagaimana kita tahu. Idza jaa as-sanad, maaf kita royak salah sikit. Idza jaa as-sanad tuka. Idza jaa as-sanad makkiyan, Makkah. Silap sikit, ubah sikit dah. Apabila datangnya sanad Makki daripada Mekah, dan sahabat dalam sanad Makki tu namanya Abdullah, iaitu kena pada Abdullah bin Abbas. Nak royak ni jadi hak lain. Abdullah bin Abbas ni orang Makkah, duk Mekah, bukan duk di Madinah. Nampak tu dah ni. Kalau mari dalam sanad tu kena pada Abdullah bin Abbas. Idza jaa as-sanad madani wa sahabihi ismuhu Abdullah. Kalau sanad tu mari sanad hak Madinah, maka dari sanad tu nama ada seorang sahabat nama Abdullah, tapi tak ada orang Abdullah mana. Abdullah ramai ke? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Banyak Abdullah. Nak nentu hak mana? Maka kalau datang sanad daripada Madinah ni, maka kena pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar duduk Madinah. Abdullah bin Umar duduk di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk jadi ahli ilmu situ. Nabi pun pandai ya tak orang ya sore. Puak-puak ahli ilmu belaka ni. Puak-puak ahli ilmu nak bawa ilmu Nabi kepada ummah. Itu dua. Idza jaa as-sanad kufiyan. Datang pada puak Kufah. Wa sahabihi ismuhu Abdullah. Dan sahabat tu dalam sanad tu nama Abdullah. Kena ke dia? Kena pada Abdullah bin Mas'ud? Ya, kena pada Abdullah bin Mas'ud. Ya, kena faham lagu ni. Kena pada Abdullah ibnu Mas'ud. Idza jaa as-sanad misriyan, sanad Mesir. Masya-Allah sungguh. Ada belaka orang Nabi tak. Masya-Allah sungguh. Ya tak. Tak orang ahli ilmu sore pergi pegang negeri puak ni tok guru pada negeri, bukan tok guru dalam tempat sepik-sepik dak lah, negeri. Tu apabila datang sanad daripada puak Mesir tu, wa sahabi ismuhu Abdullah, sahabat dalam sanad tu nama Abdullah, kena kepada siapa? Kena pada Abdullah bin Amr bin As, kena pada Abdullah bin Amr bin As. Tu dia, kita kena faham. Terutama orang ngaji hadis lah, nak tahu. Baik. Kalau apabila riwayat oleh Burdah. Abu Burdah nama daripada Abdullah. Apabila riwayat seorang nama Abu Burdah daripada tok guru hadis daripada Abdullah mana tu? Ni hak kita kena tahu. Yang ni kena pada Abdullah. Abu Burdah ni nama Buraidah. Tapi duk kena Abu Burdah lah. Tapi dia tu nama Buraidah bin Abdullah ibnu Abi Burdah al-Ash'ari. Orang Yamin. Orang lek Yamin.
Orang balik Yamin. Maka kena kepada Abdullah mana tu? Kena pada Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari. Tu dia. Kena pada mana? Kena pada Abdullah bin Qais. Kita dak kenal Abu Musa Ash'ari kah? Nama dia tu gapo? Nama dia Abdullah bin Qais. Kalulah tengok di dalam kitab ilmu hadis ataupun dalam syarah hadis ataupun dalam matan hadis ataupun dengar ulama baca matan hadis, dia kata daripada Abu Burdah, daripada Abdullah, tahu lalu dah kata Abdullah bin Qais kena kepada Abi Musa al-Ash'ari. Tu dia. Tu. Itu gapo tu? Sanad dia. Akhi, idza rawa Alqamah an Abdullah. Apabila meriwayat oleh Alqamah bin Qais an-Nakhai tu. Ni, daripada Abdullah. Daripada siapa? Daripada Abdullah. Kena pada hak mana? Apabila Alqamah mari dengar nama tak ada bakar. Abdullah mari nama tak ada bakar. Nak menentu kata siapa? Iaitu menentu turut ni. Kaedah ulama tak, iaitu riwayat ni, iaitu Alqamah ambil daripada Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Tu. Itulah cara dia yang alim ulama kita letak mari supaya nak uwi kita itu jelas dalam masalah gapo, dalam masalah kita nak faham akan ilmu mustalahil hadis. Berasa kan kita dengar lagu ni. Ilmu hadis ni gamuk-gamuk. Ilmu hadis ni sengka-sengka, gamuk-gamuk, kira-kira, zez, syok-syok gitu. Kayak ada tata belakang dia, cara teliti dia, cara perpreksaan dia dengan cara halusi. Kan macam mana? Fahkum. Kita hukum sendiri. Kita hukum sendiri. Kata, lagu ni ilmu hadis. Yang gini. Wa hadha fi ghalibil ahwal. Hak ni Syekh kata pada ghalib. Pada ghalib Syekh kata hak ni lagu ni. Wallahu taala alam dia kata. Lalu saya ni duk tiada satu lagi 160 tapi tak ada dah. Tak ada dah malam ni insya-Allah pada hisah yang lagi akan datang. Mari kita ikuti bersama. Cara kita nak guna takribit tahzib. Cara kita nak guna takribit tahzib, cara mana Imam Ibn Hajar susun. Susung macam mana, kita nak buka lagu mana, berapa darajat ia susung, kita nak mari reti dalam hisah yang lagi akan datang. Mari kita pakat nak memahami, mengaji dalam hisah yang lagi akan datang biiznillahi jalla jalaluh. Maka pada malam ni marilah sama-sama kita pohon keberkatan ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bukakan pintu hati kita. Boleh kita faham ilmu pengetahuan. Jadi hak payah tu jadi mudah ya Allah kepada umat Islam tempat kita ni. Dan marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah Ta'ala mengangkatkan bala petaka daripada negara kita, keluarga kita, umat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terlupalah, sebarlah pengajian kita ni kepada ikhwah kita seluruhnya supaya jadinya manfaat dengan cara umum. Dan marilah sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan terlupalah kita pakat sehellah pengajian kita itu dengan doa, dengan harta benda, dengan tenaga, sama-sama kita nak berjaya, ya kena pakat capur tangi. Dalam arti kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hatulah hak molek sekali. Kita jangan bakhil. Karena bakhil itu wa may yabkhal fa inna ma yabkhal 'an nafsihi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Kalau kita itu bakhil, kita bakhil pada diri kita sendiri. Tuhan kaya. Jayalah apa hak Tuhan itu duk royak, anfiq yunfaq. Mana kata apabila kita beri kepada jalan Allah, nescaya kita sendiri Allah Taala beri banyak lagi. Terutama kita melalui cara kita nak faham as-sahih tadi daripada ilmu tadi itu, itulah utama lagi. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal quruna ya rabbal alamin.
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.